Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk kebersihan amalanku, iaitu istinja bersama Ustazah Nurul Nafisah. Anda boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 1, muka surat 92 hingga 93. Adakah anda sudah bersedia? Jom belajar bersama Ustazah. Isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini merangkumi 3 aspek utama, iaitu yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian istinja. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai alat-alat beristinja. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, kita akan belajar mengenai bagaimana cara-cara untuk beristinja. Apa itu istinja? Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Murid-murid, anda perlu mengetahui bahawa hukum beristinja adalah wajib. Ingat ya. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai pengertian istinja, sekarang kita beralih pula kepada alat-alat beristinja. Menerusi paparan yang dinyatakan, terdapat 5 alat beristinja. Yang pertama adalah daun kering. Yang kedua adalah tisu. Yang ketiga adalah batu. Yang keempat adalah air. Dan yang kelima adalah kulit kayu. Baiklah, alat-alat beristinja yang dinyatakan mestilah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, bukan benda yang dimuliakan seperti sejadah untuk dibawa solat. Seperti telekung digunakan ketika solat. Benda-benda yang mulia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk beristinja. Yang kedua, alat tersebut mestilah bersih dan suci kerana fungsi alat istinja ini adalah untuk menyucikan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Dan yang ketiga, alat beristinja mestilah bukan benda tajam dan licin. Hal ini bagi memudahkan proses untuk menyucikan najis dengan sempurna. Sekarang, kita beralih pula kepada cara-cara beristinja. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 3 cara utama beristinja. Yang pertama adalah beristinja menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Apakah contoh air mutlak? Contohnya adalah seperti air sungai, air hujan, air terigi dan sebagainya. Baiklah, kita lihat kepada cara beristinja yang kedua adalah menggunakan benda-benda yang kesat. Contohnya seperti daun kering, kulit kayu, tisu dan sebagainya. Dan cara beristinja yang ketiga adalah gabungan antara air mutlak dan benda kesat.
Baiklah, selepas ini kita akan lihat secara satu persatu bagaimana cara untuk beristinja menggunakan 3 cara utama ini. Baiklah, yang pertama, cara beristinja menggunakan air. Langkah yang pertama, anda perlu menggunakan tangan kiri. Ingat ya, tangan kiri ketika beristinja untuk menyucikan najis. Kemudian anda bersihkan kubul dan dubur anda menggunakan air mutlak sehinggalah najis tersebut hilang rasa, bau dan juga warna. Seterusnya, cara beristinja yang kedua iaitu menggunakan benda-benda kesat. Jadi, langkah yang pertama, anda perlu memastikan bahawa sebelum anda menyapu kubul dan dubur anda menggunakan benda kesat untuk hilangkan najis, anda kena pastikan benda kesat tersebut berada dalam keadaan bersih dan juga kering. Kenapa? Kerana benda yang licin tidak dapat menyucikan najis dengan sempurna. Setelah anda pastikan benda kesat itu adalah bersih dan kering, anda perlu mengulangi sapuan menggunakan benda kesat sebanyak 3 kali. Ustazah ulang lagi sekali, 3 kali. Dan setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Ini bermaksud benda kesat tidak boleh digunakan jika sudah digunakan pada sapuan yang pertama. Baiklah, sekarang Ustazah berikan satu contoh. Lihat pada paparan. Nampak tak ada Omar? Omar ini telah pun menyertai satu sesi perkhemahan bersama rakan-rakannya. Namun, malang sekali ketika sesi perkhemahan tersebut, Omar mendapati air sudah tiada. Maka Omar tidak boleh untuk mengambil wuduk, untuk menyucikan najis dan sebagainya. Jadi, bagaimana cara untuk Omar menyucikan najis? Maka jalan penyelesaian bagi Omar adalah Omar perlu menggunakan benda-benda kesat untuk menyucikan najis yang keluar dari kubul dan juga dubur. Jadi, berdasarkan contoh yang saya berikan, Omar hanya mempunyai tisu sahaja. Jadi, bagaimana cara Omar untuk menyucikan najis? Baiklah, yang pertama adalah Omar perlu menggunakan tisu yang pertama sebagai sapuan yang pertama. Kemudian, langkah yang kedua, Omar perlu menggunakan tisu yang baharu sebagai sapuan yang kedua. Dan yang ketiga, Omar perlu menggunakan lagi tisu yang baharu sebagai sapuan yang ketiga. Maka telah lengkaplah proses menyucikan najis bagi Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustazah Nafisah akan berkongsikan mengenai tajuk istinja. Jadi, apa itu istinja? Istinja adalah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur menggunakan air atau benda-benda kesat atau kedua-duanya sekali. Jadi, pada hari ini Ustazah bawakan model anak patung. Ustazah bagi nama dia Aminah. Jadi macam tadi Ustazah nyatakan, pengertian istinja adalah najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Dan itu adalah fitrah manusia. Najis keluar daripada bahagian kubul dan juga dubur. Jadi pada kali ini Ustazah akan kongsikan bagaimana cara-cara beristinja. Okey, cara beristinja terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, beristinja menggunakan air mutlak. Yang kedua,
beristinja menggunakan benda-benda kesat. Dan yang ketiga, beristinja menggunakan air mutlak dan juga benda-benda kesat. Jadi, apa contoh benda kesat? Okey, Zaza akan tunjukkan. Contoh benda kesat adalah seperti tisu, daun kering, kulit kayu. Ini semua merupakan contoh benda-benda kesat. Jadi, bagaimana cara kita menyucikan najis menggunakan benda kesat? Okey, Zaza bagi contoh. Okey, Aminah ni. Okey, dia ada najis, iaitu dia telah pun membuang air besar. Dan pada ketika tu tak ada air. Jadi macam mana cara Aminah ni nak menyucikan najis? Dia perlu menggunakan benda yang kesat. Jadi perlu dipastikan bahawa sebelum kita menyucikan najis menggunakan benda-benda kesat, kita kena pastikan najis tu dia mesti berada pada tempat asal dan juga najis tu tidak kering. Ini bermaksud kita bila dah tak ada air, kita mesti cepat-cepat cucikan najis. Jangan biarkan najis itu kering. Jadi, bagaimana cara kita nak menyucikan najis menggunakan benda kesat? Zaza bagi contoh, kita gunakan tisu. Jadi, cara yang betul untuk kita menyucikan najis menggunakan benda-benda kesat, okey, kita akan ambil tisu. Tisu yang pertama, kita buat sapuan yang pertama. Kita calik dan kita buang. Itu adalah sapuan yang pertama. Ingat ya, untuk menyucikan najis menggunakan benda kesat perlu ada 3 kali sapuan. Tadi sapuan yang pertama, kemudian kita ambil tisu yang baharu, kita buat sapuan yang kedua. Kita calik dan kita buang. Kemudian kita buat sapuan yang ketiga, kita ambil tisu baharu, kita calik dan kita buang. Maka telah selesai cara-cara beristinja menggunakan benda yang kesat. Jadi macam mana pula kalau kita gunakan daun? Sama juga, kita kena ada 3 daun. Sama, kita buat sapuan yang pertama, kita calik dan kita buang. Kita calik dan kita buang. Kenapa kita tak boleh menggunakan menggunakan bahan yang sama? Kerana dikhawatiri pada sapuan yang pertama tu ada terlekatnya najis. Jadi kalau kita asyik sapu menggunakan bahan yang sama, nanti risau masih ada tinggal kesan najis pada bahagian dubur. Jadi kita tak bolehlah nak menunaikan solat seandainya badan kita masih tidak suci. Jadi itu saja perkongsian daripada Ustazah dan Aminah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita bergerak kepada cara beristinja yang terakhir sekali, iaitu yang ketiga, menggunakan benda kesat dan air. Mesti anda tertanya-tanya antara benda kesat dan air yang mana perlu digunakan terlebih dahulu. Jangan risau, Ustazah ada jawapannya. Yang pertama, anda perlu gunakan benda kesat terlebih dahulu. Pastikan benda kesat itu tidak licin dan bersih. Kemudian anda gunakan benda kesat tersebut untuk menghilangkan najis. Kemudian diikuti dengan menggunakan air. Maka telah lengkaplah proses penyucian najis menggunakan cara beristinja yang ketiga, iaitu menggunakan benda kesat dan juga air. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.